atau gambaran dari apa yang kita mau bangun. 房子是讲到意象或者我们所要达成的一个画面。 Lukas bilang kalau kamu ingin bangun menara, kamu harus duduk dan menghitung anggarannya. 路加福音说，如果你要做一座楼，你要坐下计算它的费用。 Yang paling penting bukan menghitung anggarannya. 但是最重要不是计算这个费 Tapi 用， yang paling penting adalah kamu tahu menara apa yang kamu mau bangun. 但是最重要你知道你要做的是怎么样的一个大楼， Seperti apa pelayanan ini akan bertumbuh. 这个侍奉要如何的形成， Seperti apa gereja yang kita pimpin akan menjadi. 我们所带领的教会要成为什么样的教会。 Jadi kita harus tahu gambaran besar yang kita mau capai. 所以我们先要知道我们要达到的目标是什么样的一个目 Seorang 标。 ahli membangun 一个聪明的工头， akan bertanya kepada kita, 他会问我们说， apa yang kamu pengen buat? 你要做的是什么样的一个大楼？ Saya pengen kamarnya ada 3, ruang tamunya di lantai 1. 我要有3个房间，客厅在1楼。 Saya kepengen setiap kamar ada toiletnya. 我要每一个房间都有厕所。 Maka seorang ahli membangun, dia akan gambarkan itu menjadi sebuah bentuk yang lebih jelas. 所以专业的建筑师他会把我们的想法画成一个清楚的画面。 Lalu setelah itu dia baru akan menghitung berapa biayanya. 那个之后他才可以计算那个费用。 Jadi yang pertama dikerjakan bagaimana kita punya visi atas gereja yang kita rintis. 所以第一个我们要知道我们对我们所拓殖的教会有什么样的意向。 Mau kemana gereja kita kembangkan? 我们要发展这个教会到哪方面？ Mau kemana pelayanan kita arahkan? 我们要把教会转向哪一个方向？ Yang kedua 第二个 adalah fondasi. 就是它的地基。 Saya berkata fondasi berbicara soal tim kepemimpinan. 这个根基是讲到一个领导的团队。 Karena seberapa besar gereja, seberapa besar rumah yang kita mau bangun, 因为我们的房子要多大， itu tergantung dari fondasinya. 是在于它的地基有多大。 Seberapa besar gereja yang kita mau bangun, 我们教会要多大， akan tergantung dari seberapa besar kapasitas tim kepemimpinannya. 要看我们领袖的团队可以承担的容量是多大。 Karena gereja bukan dipimpin oleh cuma hanya satu orang, 因为教会不是一个人所做的， tapi ada banyak unsur yang terlibat di dalamnya. 那是很多的因素在里面。 Kepemimpinan mampu membawa orang itu hidup dalam berkat, 领袖团队可以带领人进到祝福里面， atau kepemimpinan itu mampu membawa kita hidup di luar berkat. 或者领袖可以带领我们活在祝福之外。 Pasukannya Firaun habis dimakan oleh laut 法老的军队都死在海里， oleh karena keputusan Firaun. 因为法老的一个错的决定。 Tapi keturunan Daud menjadi diberkati 但是大卫的后裔蒙福， sekalipun harus hidup dalam pedang, 虽然是在刀剑之下， oleh karena Daud berkenan di hadapan Tuhan. 因为大卫是合神心意的 Sehingga 人， Tuhan berkata, oleh karena Daud leluhurmu maka aku memberkati engkau. 以至于耶和华常常说：“因为你的祖先大卫，我要祝福你。” Jadi bagaimana kepemimpinan dalam gereja itu akan menentukan seberapa besar gereja itu 所 akan 以一 dibangun. 个教会的领导是决定这个教会是不是蒙福。 Di dalam malam kemarin 2 poin ini saya bahas. 昨天晚上我们已经讲过了这2个主 Dan hari 题。 ini saya akan menyelesaikan 3 poin dari gambar ini. 今天我要完成另外三个点。 Poin yang ketiga adalah 第3点就是 pilar, 柱子， tiang utama dari rumah itu. 就是主要的柱子。 Poin yang keempat adalah 第4个 dinding 就是它的墙壁， atau tembok. 它的墙壁。 Karena rumah itu tidak akan komplit kalau tidak ada temboknya. 因为不能叫做一个家，如果它没有墙壁。 Dan yang kelima adalah 第5个 terakhir adalah atap yang menutupi rumah itu. 就是遮盖这个家的屋顶。 Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. 我们要进入下一个投影片， Next. Oke, terus, 再下一个， terus, 再下一个， terus. 再下一个。 Oke. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan pilar? 柱子是讲到什么？ Pilar adalah berbicara mengenai nilai-nilai utama yang kita mau bangun 柱子是讲到我们教会要建造在会友身上的核心价值， yang merupakan penjabaran dari visi besar yang kita miliki. 就是从我们的大的意向来把它分割出来的一些价值。 Saya percaya semua gereja dibangun atas dasar firman karena Yesus menjadi dasar dari bangunan itu. 我相信每个教会是在真道上建造的， Tetapi
ada visi-visi atau nilai-nilai yang spesifik yang Tuhan berikan di dalam gereja itu. 但是神给每一个教会有非常特殊的价值， Sehingga kita tidak menjadi berusaha untuk menjadi gereja orang lain. 以至于我们不努力成为别人的教会， Atau kita menjadi gereja atau jemaat yang menghakimi gereja lain. 或者成为论断别的教会的会 Ta- 友。 Tapi kita benar-benar hidup di dalam nilai-nilai di gereja di mana kita ditanam karena Tuhan mau kita hidup di dalam nilai itu. 但是我们真的是活在神给我们的教会特殊的价值。 Nah, mari buka di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-13. 请大家跟我一起来翻提多书1章13节。 Titus pasal yang pertama ayat yang ke-13. 提多书1章13节。 Firman Tuhan berkata, 神的话语说，这个见证是真的，所以你要严严的责备他们，使他们在正道上纯全无疵。 di dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, 在英文跟印尼文圣经的翻译， di situ dikatakan tegur mereka supaya mereka menjadi sehat dalam iman. 责备他们，使他们在信心上是健全的， Supaya mereka kuat dalam iman dan sehat dalam iman. 让他们的信心是坚强的。 Waktu saya merenungkan kata sehat dalam iman, 当我默想这个在信心上是坚强的， Roh Kudus menjelaskan bahwa ada banyak orang yang punya iman tapi tidak sehat. 圣灵向我解释说，很多人是在信心上不健全， Karena iman adalah jalan di mana kita boleh mengenal Allah, 因为信心是我们认识神的一个道路， dan iman itu adalah jalan untuk kita mengenal siapa kita di dalam Allah. 而信心也使我们可以在主里面认识我们自己。 Tetapi iman kita menjadi tidak sehat apabila 但是如果有这样的以下的事情，我们信心会变成不健全。 kita kenal Allah, 如果我们认识神， kita kenal diri kita di dalam Allah, 我们也认识在主里面的我 tapi 们， kita tidak pernah belajar menjadi jemaat yang baik. 但是我们不曾学过成为健全的会友。 Ketika kita bergabung di dalam sebuah gereja, 当我们加入一个教会， kita ada di gereja, contohnya 例如说， ada orang-orang yang bergereja di Mawar Sharon di mana saya merintis, 有一些人是加入到萨伦每个教会，我所拓址的教会， tetapi mereka selalu hidup dengan nilai-nilai gereja yang lain. 但是他所活出来的是别的教会的价值。 Kenapa gereja Mawar Sharon mulainya dengan pujian, 为什么萨伦每个教会每一个崇拜都是用赞美开始 sementara 呢？ gereja lain mulainya dengan 但 penyembahan? 是其他的教会是敬拜开始啊。 Kenapa di gereja Mawar Sharon tidak segampang seperti gereja lain ketika kami mau melayani? 为什么在萨伦每个教会我们要侍奉的时候没有那么容易？ Kenapa gereja Mawar Sharon selalu berbicara mengenai jiwa-jiwa dan menangkan jiwa? 为什么萨伦每个教会总是要讲到赢得灵魂？ Kenapa gereja Mawar Sharon selalu menekankan orang untuk bergabung di dalam kelompok sel? 因为为什么萨伦每个教会不断的强调要人加入小组？ Kenapa di dalam gereja ini diajarkan soal penundukan diri dan penundukan diri? 为什么这个教会不断的教导我们怎么样降服、降服、降服？ Ketika kita ingin membangun sebuah gereja yang kuat, 当我们要建造一个很强盛的教会， gereja yang kuat pasti membesar, 这个强盛的教会一定会变大， gereja membesar akan membawa dampak. 大教会就会带来影响力。 Yang kita harus bangun adalah kita mengenali nilai kuat dari gereja kita, 所以我们要建造的是在会友身上一个很强的价值， dan nilai-nilai itu hidup sampai ke seluruh jemaat. 而且这个价值是在每一个会友的身上都坚固的。 Kita akan menjadi gereja yang lemah 我们会变成一个很软弱的教会。 ketika orang-orang di dalam kita 如果我们的会友 bergabung di gereja kita, 他加入到我们教 tapi 会， mereka sendiri tidak menghidupi nilai-nilai karena mereka bingung sebenarnya gereja ini punya nilai apa. 但是他们本身不知道这个教会到底是拥有哪些价值。 Orang-orang menjadi tidak sehat imannya 那些人的信心变成不健全， karena menjadi jemaat yang bingung. 因为成为一个犹豫的会友。 Saya di dalam 5 tahun mengembalakan, 我在5年牧养的时间， saya selalu menanamkan dari sekian banyak khotbah saya sering menyinggung mengenai nilai-nilai dasar yang kami ingin bangun. 在我的讲道当中，常常提到我们所要建造在会友身上的一些价 Karena 值。 saya ingin benar-benar bahwa gereja ini dipenuhi bukan oleh penggembira atau cheerleaders. 因为我不要我的会友来，是因为他的欢乐， Jadi kelihatannya banyak tetapi tidak kuat di dalam nilai bergereja. 所以看起来会有很多，但是他其实不知道他要
他要醒的是哪些价值？ Tapi saya selalu singgung sehingga mereka mengerti ketika mereka jadi jemaat.